Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati man ta'allama al-Quran wa 'allama. Pada malam ini, iaitu malam Sayyidul Ayyam, pada malam Jumaat, saya akan menceritakan mengenai kelebihan membaca Quran dan adab-adabnya. Al-Quranul Karim merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca Al-Quranul Karim sama ada mengetahui maknanya ataupun tidak, tetap mendapat pahala seperti mana yang diberi pendapat oleh Ibn Hajar. Pada malam ini saya akan menceritakan sedikit tentang kelebihan membaca Quran. Kelebihan membaca Quran memang telah maklum bahawa menjadi ibadat dan menjadi satu pahala kepada orang yang membacanya dengan bersungguh-sungguh. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang membaca Quran dengan lancar, maka orang tersebut akan berada dengan malaikat kiraman bararah. Barang siapa membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat, beliau akan mendapat dua pahala, iaitu pahala yang pertama, pahala membaca Quran, dan pahala yang kedua itu pahala cuba memperbetulkan bacaan Quran. Baik, di antara adab-adab membaca Quran ialah adab yang zahir. Ada dua adab, iaitu adab yang zahir: duduk dengan penuh hormat dalam keadaan berwuduk menghadap ke arah kiblat. Dan yang kedua, jangan baca dengan cepat, bacalah dengan tartil dan tajwid. Yang ketiga, berusahalah untuk menangis walaupun terpaksa buat-buat. Yang keempat, tunaikanlah hak-hak ayat azab dan ayat rahmat sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Yang kelima, sekiranya terdapat kemungkinan riak ataupun mengganggu orang lain, maka bacalah dengan suara yang perlahan. Sekiranya tidak, maka bacalah dengan suara yang kuat. Yang keenam, bacalah dengan suara yang merdu, kerana banyak hadis Nabi SAW menekankan kepentingan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Baik, adab yang batin pula ialah sematkan keagungan Al-Quran di dalam hati sebagai perkataan yang sangat agung, kerana Al-Quran ini adalah kalamullah, seafdal ibadat, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merasai kebesaran dan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tuan kepada Al-Quran hendaklah disematkan di dalam hati. Yang ketiga, sucikanlah hati daripada segala was-was dan khayalan. Yang keempat, renungkanlah dengan mendalam makna-makna kalimah Al-Quran dan bacalah dengan penuh kenikmatan. Rasulullah SAW sendiri telah menghabiskan sepanjang malam dengan mengulangi ayat yang berikut: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang bermaksud, jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalang, kerana sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau saja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu pula mengulang-ulang ayat yang berikut sehingga ke subuh, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Yang bermaksud, dan dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang yang berdosa, daripada bercampur gaul dengan orang yang beriman. Yang kelima, usahakan hati supaya mengikut ayat yang sedang dibaca. Contohnya, semasa lidah membaca ayat rahmat, hati hendaklah penuh dengan kegembiraan semata-mata, dan sekiranya ayat azab yang dibaca, maka hati hendaklah bergetar ketakutan dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, tumpukan pendengaran sehingga keadaan menjadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bercakap dengan kita dan kita sedang mendengar kalamnya. Dan Nabi SAW sabda lagi,
innal quluba tafda'u kama yasdu hadid wa ma jila'uha ya Rasulullah tilawat qala bi tilawatil Quran wa dzikrul maut. Maksud hadis ini ialah sesungguhnya hati manusia itu berkarat seperti berkaratnya besi. Maka para sahabat bertanya bagaimana untuk membuang karat di dalam hati tersebut. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab dengan membaca Al-Quran dan ingat kepada mati. Dan saya menyeru kepada semua muslimin dan muslimat untuk sentiasa istiqamah membaca Al-Quranul Karim walaupun sehelai sehari, dan kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi komitmen membaca Quran sebanyak-banyak yang mungkin yang kita mampu membaca, kerana Al-Quran nanti akan menjadi syafaat kepada kita di dalam kubur dan di akhirat kelak. Dan bagi orang yang telah membaca Al-Quran Karim, setiap kali selesainya membaca Al-Quran, maka jangan lupa untuk berdoa dengan doa yang selalu dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran, iaitu Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana waj'alhu li imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahalna wa zuqni tilawatu ana 'alal wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Oleh itu, sekian sahaja pada tazkirah saya, perkongsian saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.